Let us pray. Thank you, Father Lord. We praise you. We worship you, Father Lord. Father Lord, we thank you, Lord, that you have sent your servant to come here and bless our Malaysia. We thank you, Father Lord, that you have sent this servant to come to our Seremban Life Assembly Church. Lord, indeed, this is your grace. We're so thankful for you, O God. God, I want to commit our prayer session onto your hand and our sermon session onto your hand, O God. God, whatever that your information, your teaching, your advice about everything about your will to be done in this church and in this Malaysia. God, I pray that God, you use this your vessel, Pastor Elsa, to deliver to us, oh God. God, we pray that God, you anoint her, oh God, from head to toe, oh God. Let her deliver your message. Let us pray that God will have this open heart, open our mind, open our eyes, open our ears to listen to you, oh God. Thank you, Father Lord. Lord, we also want to commit Pastor Elsa and the team that they are outside right now, God. Please give them this peace and let them come to our church in a peaceful way, oh God. Thank you, Father Lord. We also want to commit the people who listen this service from the FB Live, oh God. You also bless them. You also we pray that you also open their heart and mind, their ears to listen to you through this FB Live. God, we also pray that God will bless this worship team, oh God. God, we thank you for the gift you have given to them, oh God. God, we pray that you sanctify all the music instruments, the PS system, and their life. Let them praise you and worship you in spirit and in truth, oh God. Thank you, Father Lord. We commit this time into your hand once again, oh God. And God, we also want to pray that God, you protect this service, oh God. Nothing can invade us. Nothing can invade us because we want to worship you, listen to you in one heart, one mind, and one body of Christ. Thank you, Father Lord. In the name of Jesus Christ, we ask and we pray. Amen. Haleluya, shalom, shalom, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Sebelum kita mulai, sapa kiri kanannya, katakan shalom, shalom, selamat malam, ya. Ya. Selamat datang untuk Pastor Elsa dan tim, ya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, amin. Ya, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita berdiri. Stand up together. Oke. Ya. Ya, kita akan belajar sebuah lagu Indonesia, ya, bahwa setiap hari kita harus girang di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita malam hari ini? Amin. 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 Are you happy? Happy, ya. Happy. Kita mesti happy di dalam Tuhan. Ya. Jangan kalau di Indonesia itu cakap jangan kaku-kaku, ya, jangan macam lagu negaraku, ya, jangan, ya, mesti happy, enjoy, ya, memuji Tuhan harus senang-senang punya, ya, amin, ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak.
Saya mau dengar suaranya, hey kayak gitu. Ya setelah haleluya ku bersorak, hey. Yang di belakang masih bingung ya, masih bingung ya. Sekali lagi ya, haleluya ku bersorak, hey. Haleluya. Katakan ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minat yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Nah, sok ya. Saya tengok masih kaku-kaku ya. Nah, jadi kalau pas lirik Tuhan memberiku kegirangan, jadi dia punya gerakan macam ini. Nah, ini istri saya ya. Nah, jadi begini ya. Saya kasih contoh. Tuhan memberiku kegirangan. Nah, cari kawannya berdua. Nah, buat seperti itu. Like this ya. Tuhan memberiku kegirangan. Ya, kam. Nah, mana kawannya? Ini mana? Ya, cari dua ya. Dua. Nah, dua. Oke. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku. Tuhan memberiku kegirangan. One more time. Sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya. Kita terima janji Allah, amin. Amin. Katakan sekali lagi, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Siap-siap, check your friend. Dua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. One more time.
Mana suaranya? Hey, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari Tuhan Yesus. Minggu demi minggu, bulan demi bulan ya Bapa. Kami puji Engkau senantiasa di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami puja nama-Mu yang kudus. Layak Engkau disembah, layak Engkau ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tahta-Mu. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dalam hadirat Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
Kau disembah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Malaysia, layaklah Malaysia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Malaysia, layaklah Malaysia sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Malaysia, layaklah Malaysia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah. Thank you, Bapa di surga. Thank you, Father Lord. We praise you, we worship you, oh God. God, thank you, Father Lord. Brother and sister, you may be sitting down. Okay, before the before the service start, let us bow down our head and pray. Thank you, Father Lord, that you have come to us, oh Lord. Thank you, Father Lord, you have sent your vessels come here to minister to us. Father Lord, we want to surrender our service unto your hand, Father Lord, and you bless us with your words of wisdom and the knowledge, oh God. May your will be done in our life, oh God. We want to serve you in one mind, one body of Christ. Thank you, Father Lord. In the name of Jesus Christ, I ask and pray. Everybody say, Amen. Yes, Lord. Give our Lord a good applause. Amen. How are you today? Fine, good. Praise the Lord. Yes. So we thank you, Pastor Elsa, from all the way from Indonesia, comes here to bless us with the word from the God. We thank you for that. And at the same time, we want to tell all of you that behind there are some prophetic items for sale and to support Pastor Elsa ministry. So without delay more time, so we welcome Pastor Elsa to give us the word of God. Thank you. Shalom. Shalom everybody. Praise the Lord. I can give the message from God in this place. Thank you for the Bapak Ibu Gembala,
Bapak Dr. Kwan dan Ibu Sister Lee. Terima kasih banyak sudah memberi kami kesempatan untuk datang ke tempat ini dan biar nama Tuhan Yesus ditinggikan. Sorry I speak in bahasa Indonesia. This is my translator Shirley. She will translate in Chinese. Yeah, in Chinese. Before in Malaysia we go to Hong Kong and Taiwan. And she go with me, translate in Chinese. So she's like my daughter, Shirley. So today I would like to introduce, my name is Elsa. I am a housewife and that is my husband, Agus. He is a mining entrepreneur and this is my oldest son, Aldo. My oldest son, he support my ministry, and then Mr. Ben and Mrs. Suming. This is my representative in Malaysia, and they are the parents of Shirley, and that's my disciple in the back. Chila is taking care of the property things. We support the earthquake in Indonesia. Near my place in Puncak, there is a place Cianjur. There's an earthquake, big earthquake in the end of last year. So many broken house. So we support every week the food, the good food for the refugee. So if you want to support the refugee in earthquake, you can buy prophetic things in the back. Okay, today I would like to give the message from God to this place, but I would like to testify to you. In Malaysia, when I have intention from God, I would like to share the message to Malaysia and especially in Seremban Life Assembly. The devil doesn't like me to share, so the devil want to stop it. Last night I experienced some odd things. Saya mengalami hal yang aneh semalam. 我昨天呢，就是面临了一些奇怪的事情。 I throw up many times and I cannot stop my throw up. So until saya nggak bisa bergerak lagi, saya lemes. Until I cannot move. Yeah, I cannot move. Nggak jadi Chinese ya. So in Chinese. Just intermezzo. Nggak usah kaku-kaku ya. Jadi ulangin in Chinese. So kayak saya muntah-muntah sampai saya nggak bisa bangun. 然后我就一直呕吐，然后我非常的脆弱，我无法站起来。 Dan dia bawa saya ke klinik 24 jam. 然后我就把他带到一个24小时的诊所。 And the doctor bilang bahwa saya harus diinfus. 然后那个医生就告诉我，我必须要吊水。 Ada kejadian aneh waktu dia bilang dia mau kasih saya air. Saya bilang saya tidak butuh air karena setiap saya masuk air saya muntah. Terus dia bilang no, saya mau kasih air. 然后那个医生就用马来文说：“我才要mau masuk air。” Ya, mau 他 masuk 不 air. 明白，他就说我出水，我一直在呕吐，不是需要，我需要水，不是要出水。 Jadi dokternya ngotot, saya juga ngotot karena saya bilang saya udah nggak bisa minum air lagi. Saya pikir dia mau saya suruh minum air lagi. 然后我就和那个医生辩论了起来，我说我不能喝水，我一直吐。 Ternyata maksud dia adalah infus. 然后我最后才明白，原来他的意思是吊水。 Jadi waktu dia langsung mengerti, dia bilang stop dokter, stop. Maksudnya dia mau kasih infus ke ke saya gitu. 然后因为我明白马来文，我就叫他们两个，你们先停下来，让我说。 Baru 你 saya 说要 tertawa. 吊水。 Baru saya tertawa nggak tegang lagi. Saya bilang dong dari tadi. Saya pikir Anda mau kasih saya air, saya nanti bisa muntah lagi. 然后我就开始笑了起来，我就说你一早就跟我说吊水就好了。 Dan dia suntik saya obat penyetop untuk muntah dan dia suntik saya untuk obat untuk menahan nyeri. 他就给我呕吐的药，还有止痛的药。 Ini ada suatu kejadian yang aneh karena di Taiwan dan Hong Kong saya lama meninggalkan rumah, 3 minggu saya meninggalkan rumah. 这个是非常奇怪的事情，因为我们去台湾和香港的时候是3个星期， Tetapi saya nggak sakit sama sekali di Taiwan dan Hong Kong. 但是在台湾和香港我完全没有生病。 Dan
Tetapi ketika di Malaysia, saya ingin berdoa bagi Malaysia. Saya ingin Malaysia mengalami revival dan tiba-tiba the devil, iblis mau stop saya untuk sampaikan firman malam ini. 但是在马来西亚的时候，因为我想要为马来西亚祷告，我要让马来西亚得到复兴。突然间呢，那个邪灵就攻击了我，然后我就生病了。 Saya nggak pernah merasakan sakit seperti itu sampai saya nggak bisa napas. 我从来没有这样痛过，直到我不能呼吸。 Dan saya bukan orang yang cengeng dan ketika mereka Sherry minta saya untuk berangkat ke klinik, saya tadi awalnya menolak karena saya bukan orang yang suka untuk ke dokter. 然后我不是一个软弱的人，所以当我刚刚要带他去诊所的时候，他其实一开始是拒绝的。 Tetapi saya nggak bisa menahan untuk sakit saya dan saya perkatakan bahwa nggak ada yang bisa menyetop saya untuk menyampaikan firman di Seremban Life Assembly. 然后我无法忍受我的疼痛，然后我就说没有人可以阻止我来到这里和你们分享启示。 Amin. Tuhan Yesus baik sekali. 上帝是非常的善良的， Dia membuat saya sembuh dengan cara yang ajaib. 他用他奇迹的方式医好我。 Awalnya waktu saya merasakan sakit, iblis berusaha ngomong di alam bawah sadar saya bahwa dia berkata, udah cancel aja, kamu nggak bisa bangun, kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa minum, kamu nggak bisa napas. 一开始的时候呢，在我刚刚生病的时候，邪灵在我的潜意识告诉我，你把这个节目取消吧，因为你无法呼吸，你无法站起来，你已经非常脆弱了。 Tetapi saya mengerti modus iblis. Saya tadi lupa mengenalkan profesi saya. Profesi saya adalah pengajar perang dan pengajar pelepasan di Indonesia. 但是我知道邪灵的计划，我是一个释放的导师。 Jadi saya tahu ini ada sesuatu yang nggak beres dan iblis berusaha melancarkan serangan, melancarkan agresi agar saya menyerah. 所以我知道呢，这一切都是攻击，邪灵攻击我，让我可以放弃。 Saya nggak pakai kekuatan sendiri, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau tetap melakukan tugas saya, tetapi saya minta bantuanmu, karena kita semua punya masing-masing bagian. 所以我不去用我的力量，我仍然去做我的部分，但是我要求上帝，上帝你要帮助我。 Bagian saya adalah saya memperbesar iman, kapasitas iman saya, bagian Tuhan adalah menyembuhkan saya. 我的部分是我扩大我的信心，而上帝的部分是他医好我。 Amin. Jadi hari ini, kalau saya bisa berdiri saat ini semua karena anugerah Tuhan. 所以今天如果我可以站在这里，一切都是因为上帝的恩典。 Suatu hal yang aneh, saya akan membawakan satu firman yang luar biasa tentang kesembuhan. Dan tema saya di Malaysia adalah tentang kesembuhan. 今天呢，我会和你们分享的启示呢，是关于医治。 Dan saya diizinkan Tuhan untuk merasakan kesembuhan yang ajaib terjadi untuk saya. 而上帝呢，让我感受了一个奇迹性的被医好。 Itu artinya Tuhan akan menyembuhkan Malaysia, Tuhan akan memulihkan Malaysia. 意思就是说，上帝将会恢复马来西亚。 Ya, amin. Dan hari ini mari kita sama-sama minta supaya hikmat Tuhan masuk ke dalam pikiran kita. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa supaya Tuhan membuka hikmat, membuka pikiran kita masing-masing. 让我们一起祷告，让上帝打开我们的思想。 Oh, sebentar. Maaf karena sudah umur 50 tahun saya lupa membuka kacamata saya. Mari kita berdoa. 让我们一起祷告， Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik hari ini. 感谢上帝，你今天非常的好， Engkau mengasihi gereja ini. 你爱这个教堂， Engkau mengasihi Malaysia. 你爱马来西亚， Semua bukan karena kuat hebat kami. 一切都不是因为我们的厉害， Tetapi karena anugerah-Mu. 但是一切都因为你的恩典。 Engkau adalah Tuhan dari momentum. 你是上帝， Kami tidak tahu kapan transformasi terjadi atas hidup kami. 我们不知道我们的生活几时会被转变，几时会被改变， Tetapi Engkau Allah yang mentransformasi secara tiba-tiba. 但是你是一个会突然改变我们的上帝， Di tempat yang tidak ditentukan. 在一个不知道的地方， Engkau tiba-tiba merubah hidup kami dengan cara yang ajaib. 你会突然间以奇迹性的方式改变我们的生活。 Tidak peduli apapun yang terjadi, kami tetap menunggu. 无论发生什么事情，我们会依然等待， Sampai suddenly a touch from heaven terjadi dalam hidup kami. 直到天堂突然间的触碰发生在我们的生活中。 Engkau menyambar hidup kami dengan pemulihan yang tiba-tiba. 你会突然间改变我们的生活， I don't want waiting of the Lord. 我会等待你，上帝。 Kami nggak akan pernah lelah menantikan sampai Engkau menyambar dan memulihkan hidup kami semua. 我们不会停止等待，我们不会累，我们会一直等待，直到你改变我们的生活。
Roh Kudus membuat kami mengerti, mengajar kami sampai kami mengerti prioritas hidup kami. 圣灵会教导我们，直到我们明白我们生活中的优先是什么， Buka tingkap pikiran hati kami masing-masing 打开我们的思想， agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan 让我们可以明白今天的启示， dan menjadikan firman itu rema dalam hidup kami. 让这个启示成为我们生活中的 rema， Pakai lidah bibir hambamu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu saja. 使用我来传达你的心声。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名 Amen. ，Amen。 Hari ini saya akan membawakan satu topik dalam khotbah saya adalah tentang sentuhan yang berbeda. 今天呢，我的启示是关于不一样的触碰。 Apa itu sentuhan yang berbeda? 不一样的触碰是什么意思呢？ Ketika kita belajar dari satu tokoh Alkitab ini yang luar biasa. 我们来一起从一个圣经人物学习。 Dia bukan tokoh yang terkenal. 他不是一个有名的人物， Ini adalah tokoh yang tidak punya nama, nameless. 这个是一个没有名的人物。 Tetapi ceritanya diceritakan dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa. 但是他的故事呢，一直被传承下去。 Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk mengajar, merawat hati kita kembali sebelum saya melanjutkan. 但是在我还没有开始之前呢，让我回复你们每个人的内心。 Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam menolong kita. Amin. 我们知道我们的上帝是无限的帮助我们， Tetapi yang membuat Tuhan membatasi nolong kita adalah respon hati kita yang salah. 但这是因为我们错误的心态限制了上帝的帮助。 Yang membuat Tuhan untuk membatasi menolong kita adalah pikiran kita sendiri yang membuat kita merespon dengan salah. 是由我们的想法，我们错误的反应，让上帝限制了他的帮助。 Sehingga ada firman Tuhan yang menulis di dalam Proverb 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23. Iya. 直到上帝的经文里，箴言第4章第23节中写道： Di situ tertulis, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ muncul sumber kehidupan. Amin. 我们就是要照顾好我们的内心。 Jadi dan menurut firman Tuhan ini, sumber dari segala sesuatu adalah hati. 所以根据上帝的经文呢，我们一切的来源都是来自于内心。 Sikap hati kita yang membatasi pekerjaan Tuhan. 我们内心的反应去限制了上帝的帮助。 Seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak untuk melihat respon hati kita. 很多的时候呢，上帝是允许不舒服的事情发生在我们身上，好让他可以看我们的内心的反应是什么。 Apakah sikap hati kita siap untuk menerima karya keajaiban Tuhan? 我们是否准备好了去领受他的奇迹的工作？ Apakah sikap hati kita siap untuk menerima mujizat dari Tuhan? 我们的态度是否已经准备好了要去领受奇迹？ Seperti yang saya alami semalam. 就像我昨天所经历的一样， Mungkin Tuhan ingin mengecek ketika engkau membawakan firman, apakah engkau sanggup, apakah engkau mau untuk memberikan respon hati yang benar. 上帝要看我是否给出一个正确的回应。 Saudara-saudara, ketika menjadi pembawa firman di mimbar ini hal yang gak enak. 当我在这里和你们分享启示的时候，对我来说是一个非常不舒服的事情。 Karena pasti kita akan dites oleh Tuhan melalui topik khotbah yang kita akan bawakan. 因为上帝一定会测试我们，通过今天的主题， Karena kita dituntut untuk menjadi pelaku firman kita semua. Amin saudara. 因为我们每一个人都要去做这个经文， Kita nggak hanya 去 menjadi 实现 pembicara. 经文。 Kita nggak hanya jadi pembicara. 我们不只是在这里讲道， Tetapi kita harus menjadi pelaku firman kita semua. Amin. 但是我们要让上帝的经文实现在我们的生活中。 Salah satu tokoh yang memberikan respon yang salah di dalam firman adalah ketika Saul, Raja Saul. 在圣经里，其中一个人物，他们有错误的态度，就是扫罗。 Apakah kita ingat ketika Tuhan izinkan Samuel terlambat datang sehingga Saul melakukan kesalahan yang fatal dan dia terkebas dari destiny? 你们是否记得，当主耶稣就是允许撒母耳他迟到，然后扫罗就是给出了一个错误的态度，然后他就从此从他的命定中被踢走。 Tuhan sengaja mengizinkan Nabi Samuel terlambat supaya Tuhan mau melihat apakah Saul tetap taat pada Tuhan atau mementingkan egonya sebagai raja. 上帝呢允许撒耳母迟到，就是他要看扫罗的心态，他是否会看重他的忠言，还是他的忠诚。 Dan ternyata Saul terbukti bahwa dia memiliki kesombongan di hatinya. 然后呢，是扫罗他自己的内心有一份骄傲， Hal yang sangat disayangkan sehingga Saul harus digantikan oleh Raja Daud. 一个非常可惜的事情，直到扫罗被大卫王替代。 Kadang-kadang Tuhan mengizinkan delay terjadi dalam hidup kita. 有时候呢，上帝是允许延迟发生在我们的生活中， Supaya dia tahu setiap respon hati kita masing-masing. 因为还要知道我们每一个人的态度。
Apakah kita tetap percaya pada kebaikan Tuhan? 我们是否还是相信上帝的善良？ Apakah kita tetap percaya pada mujizatnya? 我们是否还是相信他的奇迹？ Atau kita menjadi tawar hati dan meninggalkan panggilan? 还是我们变了心淡，然后开始远离我们的呼召？ Pilihan ada di tangan kita masing-masing. 选择在我们的手上。 Yesus sendiri juga mengalami hal tersebut. 主耶稣也是经历了这样的事情。 Ketika dia mengecek respon hati Yohanes Pembaptis. 当主耶稣去看这个约翰洗礼约翰的态度， Ketika Yohanes Pembaptis protes kepada Yesus, mengapa engkau tidak menengok saya di penjara? 当洗礼约翰告诉主耶稣为什么你不来监狱里探访我的时候， Dan Yesus berkata, respon hatimu salah Yohanes. 主耶稣就告诉约翰洗礼，你的态度是错误的， Karena respon hatimu salah, engkau kecewa dan menolak aku. 你的心态是错误的，因此你拒绝我。 Jadi apapun yang proses yang kita alami saat ini, 所以今天不管你面临什么样的难题，什么样的过程， ketika Anda punya permasalahan proses dengan pemimpin, dengan keluarga, dengan suami, istri, anak, 不管那个是经济问题、家庭问题， dengan Uji teman wanti. bisnis, 还是你的生意上的问题， Tuhan sanggup mengubah keadaanmu dengan mudah. 上帝可以改变你的生活，可以改变你的状况，非常简单的改变， Karena dia punya kuasa yang tidak terbatas. 因为他的力量是无限的。 Kita baru mengalami masa pencurahan Roh Kudus. 我们才刚刚得到了这个圣灵的冠临， Ketika Tuhan mengucurahkan Roh Kudus kepada murid-murid dan kepada kita semua. 当上帝把他的圣灵给予我们每一个人的时候， Kepada Anda yang percaya ketika aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk berdampak pada daerah Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 就是上帝给予每一个信徒这个能力。 Kepada siapapun yang membaca firman itu dan percaya bahwa dia menerima kuasa Roh Kudus. 如果你们读这个经文，然后你们相信的话，那么你们就接受了圣灵的力量。 Tetapi banyak orang percaya yang gak menyadari bahwa mereka punya kuasa. 但是很多信徒们呢，他们不知道他们自己有这样的力量， Sehingga mereka berdoa memohon setiap hari dan akhirnya mereka kecewa. 直到他们每一天祷告，他们要求，到最后他们变成失望。 Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa 但是其实呢，上帝已经给予我们那一份力量， untuk memerintahkan bumi dan isinya. 让我们可以统治这个世界。 Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bukan orang hebat. 今天呢，我们会从一个没有名的人物、圣经人物学习。 Kalau kita belajar dari orang hebat, mungkin Anda akan berkata bahwa itu adalah nabi Tuhan, itu adalah orang hebat. Nggak mungkin saya bukan seperti dia. 如果我们从一个非常厉害的人物学习的话，你们会说，哎，他是先知，他是上帝的仆人，我们没有像他这样的能力。 Tetapi wanita ini benar-benar menyentuh hati Tuhan. 但是这个女人呢，她真的触碰了上帝的内心。 Dia bukan hanya menyentuh hati Tuhan, tetapi dia membuat Tuhan mengeluarkan kuasanya kepada wanita ini. 她不只是触碰上帝的，她不只是触碰上帝的内心，但是上帝给予她的力量给这个女人。 Sentuhan wanita ini kepada Tuhan adalah sentuhan yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. 这个女人的触碰呢，对于上帝来说，她的触碰和别人的触碰是不一样的。 Mari kita buka Lukas 8 ayat 43 sampai 48. 让我们打开路加福音第8章第13节、43节到第48节。 Lukas 8 ayat 43 sampai 48. 路加福音第8节、第43节到第48节， Mari saya bacakan untuk Anda. 我会为你们阅读。 Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Amin, saudara. Dia di sini diceritakan seorang wanita pendarahan yang sakit selama 12 tahun. 所以在这里呢，就讲述了关于有一个女人，她患了12年的血漏， Dia menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke dokter tapi dia tidak sembuh. 她把所有的钱都花光去看医生，但是她依然没有被医好。 Dia mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. 然后她靠近了主耶稣，然后就抚摸了主耶稣的衣袍， Dan Yesus merasa ada energi yang keluar dari tubuhnya. 然后主耶稣就感觉到有能力从她的身上出来， Sehingga dia berhenti secara tiba-tiba. 直到主耶稣突然间停止。
Dan dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 然后主耶稣就问是谁触碰了我的衣袍， Dan Petrus keheranan. 然后彼得就感觉到非常的惊讶，非常的奇怪， Dia bertanya kepada Yesus, 然后他就问主耶稣， Yesus ini orang ribuan menjamahmu. 主耶稣这里有1000多个人在触摸你， Bagaimana engkau bisa bilang siapa yang menjamah jubahku? Semua orang sedang menjamah engkau, Yesus. 然后你怎么可以问是谁正在触碰我的衣袍？因为每一个人都在触碰你， Bagaimana engkau bisa berkata bahwa siapa yang menjamah? 你怎么可以说是谁在触碰你呢？主耶稣， Tetapi Yesus berkata, tidak, satu orang ini berbeda. 但是主耶稣说不，这一个人的触碰是不一样的。 Ketika dia menjamah saya, ada energi yang keluar dari badan saya. 当他触摸我的时候，我感觉到在我的身上有一股能力被拉出来。 Saya ingin tahu siapa orang itu. 我想要知道这个人是谁。 Lalu ketika Petrus dan Yesus sedang berdebat, dan wanita ini mendengar, maka dia tersungkur. Dan dia maju ke depan, dia tersungkur ketakutan. 当彼得和主耶稣正在辩论的时候啊，这个女人就战克的走了出来。 Dan dia mengakui bahwa itu adalah dia yang menjamah jubah Yesus. Dan dia sembuh dari pendarahan 12 tahun. 然后他就承认是他触碰了主耶稣的衣袍，然后突然间他就被医好了。 Mari kita baca baik-baik. Di ayat 46, di dalam terjemahan Inggris Message tertulis, 让我们一起读，在第46节英文的经文写道。 Jesus said, someone touched me and I felt the power discharging from me. Ya, itu perkataan Yesus yang bikin orang-orang heran. 那是主耶稣说的话语，然后让每一个人觉得奇怪。 Siapa orang hebat ini yang berhasil memegang jubah Yesus dan membuat kuasa Yesus keluar dari tubuhnya? 这个人到底是谁？为什么他可以触碰到主耶稣，然后让主耶稣的能力从他的身上出来？ Dan Petrus kebingungan dan sampai Petrus bilang, sekian banyak orang, ribuan orang, bagaimana aku bisa tahu siapa yang menjamah? 直到彼得说：“这里有1000多个人，我哪里知道是谁触碰了你？” Dan Yesus ngotot, no, hanya ada satu orang yang sentuh aku dan satu orang ini sentuhannya berbeda. 然后主耶稣就说：“不是的，只有一个人，而这一个人的触碰是不一样的。” Saudara, saat itu Yesus datang bukan untuk wanita itu. Dia hanya lewat di daerah itu untuk pergi ke rumah Imam Yairus. 主耶稣那时候呢，他不是来见这个女人，他只是刚巧经过。 Karena anak dari Imam Yairus sakit dan dia minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. 因为他要去医好一个人的孩子。 Tetapi di tengah jalan terjadi peristiwa seperti itu. 但是在主耶稣的路程，突然间就发生了这件事情。 Jadi Yesus datang bukan untuk wanita ini nggak masuk hitungan. 所以主耶稣来呢，不是为了这个女人。 Hari ini 今天， ketika kita mendengar kisah ini, 当我们听到这一个故事的时候， kita mengambil satu kesimpulan bahwa banyak orang yang menyentuh Yesus, tetapi hanya sedikit orang yang bisa membuat kuasa Yesus keluar dari Tuhan Yesus kepada orang itu. 我们得到了一个结论，就是很多人可以触碰主耶稣，可以触摸主耶稣，但是只有几个人能够使主耶稣的能力传授在他们的身上。 Banyak yang menyentuh Yesus, tetapi hanya sedikit yang menarik kuasa dari Tuhan Yesus. 很多人触碰主耶稣，但是让主耶稣的能力可以传授在他们的身上的人很少。 Berapa banyak orang-orang yang menyentuh Tuhan dengan doanya? 有很多人他们祷告去触碰主耶稣， Berapa banyak orang yang menyentuh Tuhan dengan puasa, dengan pujian penyembahannya? 有很多人用他们的敬拜去触摸主耶稣， Berapa banyak orang yang menyentuh Tuhan dengan deklarasi firman Tuhannya? 有多少人用去宣告经文去触碰主耶稣？ Tetapi nggak semua sentuhan itu bisa kontak dengan Tuhan. 但是不是每一个触碰都能够和主耶稣连接起来？ Nggak semua kuasa itu bisa menarik kuasa dari Tuhan. 不是每一个触碰都可以使主耶稣的能力走出来。 Di gereja kami setiap jam 5 pagi kami Zoom prayer untuk berdoa. Setiap hari selama 2 tahun. 在我们的教堂已经2年了，我们每天会5点起来，然后一起祷告。 Kita membuka pagi hari, mengawali pagi hari dengan deklarasi firman Tuhan dan berdoa. 我们用祷告和宣告经文来开始我们的一天。 Kita berdoa untuk area di Indonesia dan juga untuk bangsa-bangsa. 我们为印尼祷告，我们为列国祷告。 Tetapi banyak dari orang-orang yang mengikuti Zoom prayer dan bertanya kepada saya, 但是很多人跟着这个祷告的时候呢，他们会问我， Bu,
saya udah ikut Zoom prayer, saya sudah deklarasi, saya sudah puasa. Mengapa belum ada terobosan dalam hidup 他 saya? 说我已经祷告了，我已经宣告了，为什么还是没有突破呢？在我的生活中， Dan itu membuat saya sedih. 而那一件事情让我非常的悲伤、伤心， Karena dia nggak mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita sembah. 因为他不认识我们敬拜的上帝。 Tuhan itu punya cara dan waktu sendiri. 上帝有他自己的方式，有他的时间。 Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. 上帝的时间永远是最好的， Tetapi terkadang manusia nggak sabar untuk menunggu Tuhan bekerja. 但是有时候呢，我们人类是没有耐心去等待主耶稣工作。 Ada lagi yang ngomong begini ke saya, bahwa dia punya deadline utang yang harus dibayar dalam minggu depan. Kalau Tuhan nggak jawab doanya bagaimana? 甚至有人这样子跟我说，他说他有一个限期，他必须要还清他的债务。如果上帝没有帮助他，那么他要怎么办？ Dan saya bilang sama dia, ketika paradigma Tuhan berbeda dengan paradigma manusia, pikiran manusia nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. 然后我就告诉他呢，当我们的思想和上帝的思想不一样的时候，我们是无法去明白上帝的思想的。 Mungkin bagi manusia itu adalah urgent, tetapi bagi Tuhan belum tentu urgent. 可能对于我们来说是一件紧急的事情，但是可能对上帝来说，那一件事情还不算是紧急的事情。 Makanya hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi seperti wanita pendaran itu yang bisa menyentuh Tuhan dan menarik kuasa keluar dari 所以今天我们要学习，我们要如何要成为像那个女人一样，我们可以去触碰到上帝，然后上帝的力量可以传授给我们。 Yes. Mari kita pelajari, wanita itu pendaran 12 tahun, selama 12 tahun non-stop. 那个女人呢，她就是患了12年的血漏。 Mari kita pelajari bagaimana keadaan tubuh, jiwa, dan roh wanita tersebut. 让我们去明白她的心态、她的态度、她的灵魂是怎样的。 Secara tubuh dia pasti lemes, akan lemes banget. 她的肉体一定是非常的脆弱。 Kita bayangin orang yang menstruasi sebentar aja dan orang yang mimisan itu keluar darah banyak dia akan lemes. 你可以明白，就是如果有人流屁血，还是我们正在来月经的时候，我们都已经感觉到非常的脆弱，非常的软弱。 Seperti ketika kami kemarin ikut donor darah, saya memberikan darah, setelah darah diambil saya ngerasa lemes. 就这样，有一次我捐血的时候，然后捐完血，我感觉到我的身体非常的弱。 Sehingga pihak PMI harus memberikan susu dan juga makanan manis kepada saya. 直到那边的工作人员呢，他们给我一些甜食，给我一些牛奶。 Kita bayangkan wanita ini 12 tahun keluar darah. 我们可以想象吗？这个女人她已经12年血漏了， Udah pasti secara fisik dia buruk banget. 所以呢，从她的肉体上，她的身体来说，一定是非常非常的脆弱。 Pasti dia nggak bisa berjalan, dia ngesot di 她 tanah. 一定是无法站起来走路，她一定是爬行。 Kemudian kita pelajari jiwanya, jiwa wanita ini. 然后我们要去明白她的心灵。 Di Israel, orang yang pendaran itu najis. 在以色列呢，如果你患有血漏呢，是非常非常的不好的。 Sehingga ketika wanita ini berada di tengah kerumunan, dia harus teriak bahwa saya najis, saya najis, saya najis. 直到她在那一个大众那边呢，她就要喊：“我是不清洁的，我是不清洁的。” Kalau hanya 1-2 hari, kalau hanya seminggu dia berkata najis, mungkin kita masih berpikir nggak apa-apa. 如果只是一下子，我们可能就说：“哎，无所谓。” Tetapi bayangkan selama 12 tahun dia harus berteriak-teriak di hadapan orang banyak bahwa saya najis, saya najis. 但是你明白吗？还要12年这样子喊：“我不清洁。” Mungkin orang berpikir, oh ini pelacur, mungkin ini masa lalunya jelek, mungkin dia ngambil suami orang atau bagaimana. 可能每个人会想，她可能是妓女，可能她的过去不是很好，可能她抢走别人丈夫怎样怎样。 Kita bayangkan keadaan saat itu. 我们要去想象那时候的情况。 Mungkin banyak orang mencibir dan berpikir ini pasti karena dosamu di masa lalu engkau berzina. 可能很多人会想，这个是因为你的罪恶， Ini pasti engkau kena kutuk. 这可能你一定是得到了诅咒。 Bayangkan penghakiman yang wanita itu alami. 你要想象那个女人所得到的审判， Secara tubuh dia lemas, secara jiwa dia menderita. 她的身体是脆弱的，她的内心是悲哀的。 Dan bagaimana dengan rohnya? 那她的灵魂呢？ Rohnya ketika orang yang sedang sakit pendaran, dia nggak boleh datang ke bait suci. 当那个人如果还有血漏的时候，还是你来月经的时候，你是不能到圣典里的， Dia nggak boleh datang ke sinagog. 他无法去到圣典里面， Dia nggak boleh pegang Torah, nggak boleh pegang Alkitab. 他不能去触碰圣经， Dia nggak boleh datang kepada Tuhan. 他不能来到主耶稣的面前、上帝的面前。 Jadi ketika roh wanita ini rindu, haus, rindu akan jamahan Tuhan, dia nggak bisa. 所以当这个女人的灵魂呢，她非常的思念上帝的触碰，但是她无法来到主耶稣的面前， Itu hal yang paling menyedihkan. 那是非常可悲的一件事情。
Jadi ada 3 elemen yang benar-benar membuat wanita ini benar-benar luar biasa secara menderita. 所以有3件事情呢，是让这个女人非常的非凡， Yaitu tubuh, jiwa, dan rohnya dalam keadaan yang sangat buruk. 也就是呢，她的心灵、她的灵魂和她的肉体都是在一个非常糟糕的状况之下。 Bukan itu saja, dari segi finansial dia habis, dia bangkrut. 不只是如此，甚至在经济的状况，她也很不好， Karena dia pasti berobat ke sana kemari, menghabiskan uang banyak dan semua dokter angkat tangan. 因为她一定是到这里就医，到那里就医，但是每一个医生都无法医好她。 Semua berkata nggak ada harapan kau sembuh. 每一个人都告诉她，每一个医生都告诉她已经没有希望了，你没有可能被医好。 Jadi ketika dia dalam keadaan bangkrut, secara tubuh, jiwa dan roh lemah, kita melihat wanita ini benar-benar nggak menyerah. 所以呢，你看，当她在没有钱的状况之下，当她的心灵、她的灵魂、她的身体都是在脆弱的状况之下，还没有失去她的希望。 Padahal banyak orang percaya yang belum sampai sejelek ini keadaannya, tetapi mereka mulai kecewa kepada Tuhan. 有很多信徒呢，他们的情况都没有这样糟糕，他们就已经开始对上帝失望， Mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa kau izinkan semua ini terjadi pada hidupku Tuhan? 然后他们就开始问上帝：为什么你允许这一切发生在我的生活中？ Mengapa kau izinkan masalah ini terjadi? 为什么你允许这些问题发生在我的生活中？ Apa salahku Tuhan? 我的错在哪里？ Apa salah orang tuaku? 我的父母错在哪里？ Aku sudah melayani Tuhan. 我已经服务了你，上帝， Kok saya ngalamin keadaan kayak begini Tuhan? 但是为什么我的状况是如何的？ Hari ini, 今天， mari kita belajar dari wanita ini. 让我们从这个女人的身上学习。 Poin yang pertama, 第一点， dia nggak punya mental victim. 她没有一个她的心态不是一个受害者的心态， Dia nggak merasa dirinya korban, 她不觉得她自己是一个受害者， tetapi dia tetap punya iman yang teguh. 但是她仍然有一个非常坚定的信心， Dia tetap percaya 她依然相信 bahwa Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. 她相信主耶稣上帝将会医好她， Hari ini, dan dia tidak menyerah. 她不放弃， Dia merangkak, terus merangkak sampai dia menyentuh jubah Tuhan. 她一直爬行，一直爬行，直到她抚摸到主耶稣的衣袍。 Hari ini, 今天 mari kita jangan memiliki mental korban. 我们不能有一个受害者的心态， Jangan menyalahkan keadaan. 你不要去责怪你的状况、你的情况， Jangan cepat kecewa dan menyalahkan Tuhan. 你不要很快就放弃，很快就对上帝失望。 Kenapa engkau nggak mempertobatkan keluargaku? 为什么你不回复我的家人？ Kenapa bisnisku selalu gagal Tuhan? 为什么我的生意总是失败的？上帝， Kenapa engkau nggak memberikan terobosan sehingga saya dapat membayar tagihanku? 为什么你不给予我突破，让我可以还清我的债务？ Kenapa kalau aku sakit begini pasti kalau aku sakit gini itu pasti dari orang tuaku. Orang tuaku diabetes, aku diabetes dan itu semua pasti akan terjadi secara turun-temurun. 如果我有糖尿病，就可能是因为我的父母有糖尿病，说我有糖尿病，然后会传到我的下一代。 Perkataan itu harus diputuskan, dipatahkan. 就是那些负面的话语，我们要将它拿掉，我们要将它取消。 Jangan punya mental korban. 你不可以有一个受害者的心态， Jangan cepat menyerah. 不可以容易放弃， Jangan menyalahkan Tuhan. 不要责怪上帝。 Mari kita benerin respon hati kita masing-masing. 今天我们每一个人要有一个正确的心态。 Mari kita minta supaya kita punya sentuhan yang berbeda kepada Tuhan. 今天我们要求上帝给予我们一个不一样的触碰。 Ketika saya berbicara seperti ini, saya sudah mengalaminya semalam, saudara. 当我这样子和你们分享的时候，我昨天已经经历了。 Ketika dalam keadaan saya nggak bisa bernapas, susah bernapas, dan saya nggak bisa tidur, saya harus duduk. Dan itu membuat saya berpikir, mengapa ini semua terjadi. 当我在无法呼吸的状况之下，当我无法睡着，我要坐着的时候，我在想为什么这一切会发生？ Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya, 但是圣灵提醒了我， engkau berbicara tentang sentuhan yang berbeda. 你的主题是不一样的触碰。 Tentang wanita sakit 12 tahun yang nggak menyerah. 关于一个女人，她生病了12年，但是她不放弃。 Dan hari ini Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan melihat bagaimana respon saya. 所以今天呢，上帝允许这一切发生，来看我的回应，我的反应。 Dan saya bilang pada Tuhan, Tuhan, engkau yang membuat saya datang ke Malaysia ini. 然后我就对上帝说：“上帝，是你让我来到马来西亚， Engkau mengasihi Malaysia. 你爱马来西亚。 Dan saya harus berbicara. 然后我必须要和你们分享启示。 Enggak peduli meskipun saya lemas harus dituntun. Enggak peduli, saya tetap akan berbicara di mimbar ini. 他说：“我不管，即使我非常的脆弱，我还是会站在这里和你们分享启示。 Enggak ada yang bisa menghalangi saya. 没有任何一样事情可以阻止我。
Kalaupun saya harus disuntik-suntik aja Tuhan, suntik. Apapun yang kau ingin lakukan, lakukan. Sampai saya harus bisa berdiri lagi dan saya harus 即 sembuh 使我 total. 需要被吊水，即使我需要被打针，你需要做什么你就做吧，直到我可以再一次站起来。 Jadi jangan pernah punya mental korban. 所以你不能有一个受害者的心态， Jangan pernah menyerah. 不要放弃。 Engkau nggak tahu apa rencana Tuhan di depan sana. 你不知道上帝在前面的计划是什么， Ingat Yeremia 29 ayat 11. 你要记得Yeremia 29 ayat 11. 耶利米记29章第11节， Bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 上帝的计划是和平的，而不是意外。 Dia akan memberikan hari depan yang indah dan penuh harapan. 他会给予我们一个充满希望的未来。 Jadi ketika ada sakit penyakit, kita percaya itu bukan dari Tuhan. 所以，当我们有病的时候，我们要相信那个不是来自于上帝。 Tuhan memang mengizinkan terjadi agar melihat proses kita, melihat respon hati kita. 上帝允许这一切发生，是为了要看我们的心态、我们的反应。 Tetapi dia tahu takaran setiap orang. 但是他知道我们每一个人的容量， Takaran orang berbeda-beda. 我们每个人的容量都不一样。 Takaran yang saya alami belum tentu Anda bisa alami karena Tuhan tahu setiap level kekuatan setiap orang. 我面对的事情，可能你无法面对，因为上帝知道我们的能力在哪里。 Tuhan janji dalam firman-Nya bahwa pencobaan yang kita alami nggak melebihi kekuatan kita. 上 Amin. 帝在他的经文里答应过我们所面临的挑战是不会超越我们的能力范围。 Ketika Anda merasa pencobaan yang Anda alami begitu berat, itu semua setengah dari kekuatan Anda sesungguhnya. 当你觉得你的挑战非常的重的时候，其实这一切都是你一半的能力， Jadi jangan pernah menyerah. 所以你不可以放弃， Kadang engkau orang yang hebat, engkau orang yang kuat artinya. 因为你是一个非常强大的人，你是一个非常厉害的人。 Jangan merasa bahwa engkau nggak sanggup melaluinya. 你不要觉得你自己没有可能，你也没有能力去完成它， Itu semua nggak benar. Itu ada intimidasi dari si jahat yang berusaha menjatuhkan mental Anda. 这一切都不对的，这一切都是只是一个来自于邪灵的诱惑。 Hari ini percaya bahwa engkau orang yang hebat yang Tuhan sudah pilih. 今天你要相信，你们每一个人都是被上帝动选的人，你们每一个人都是强大的人。 Tuhan tidak seperti manusia yang bisa salah memilih. 上帝不像人类一样，他不会做错选择的。 Ketika Tuhan memilih engkau, itu artinya dia percaya engkau sanggup melakukan dan dia akan memampukan engkau. Amin 当 saudara. 上帝选择了你，他就相信你有能力去做，而还会让你有能力去完成它。 Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. 所以你不可以放弃。 Saya melihat ada yang mulai punya pergumulan luar biasa. Anda tentang masalah finansial. 我看到在这里有一个人，他有一个很大的经济的问题， Jangan menyerah. 不要放弃， Karena namanya adalah Jehovah Jireh. 因为他是 Jehovah Jireh， Dia akan menyediakan apa yang kau butuhkan dan dia nggak pernah terlambat. 他会为我们所需要的一切做准备。 Ada yang punya masalah kesehatan dan Anda merasa bergumul karena masalah ini nggak sembuh-sembuh. 你有一个人有健康的问题， Namanya adalah Jehovah Rapha. 他是 Jehovah Rapha， Dia yang menyembuhkan. 他将会医治我们。 Tetapi bukan hanya menyembuhkan, namanya adalah Elohim. 他不只是医治我们，他是遗落心。 Dia menciptakan organ tubuh yang baru. 他 Amin 将会 saudara. 他将会为我们创造一个新的器官。 Hari ini Anda harus percaya. 今天你必须要相信， Ketika Anda merasa bahwa ada pergumulan keluarga Anda yang belum diselamatkan, jangan menyerah. 今天如果你觉得你的家人还没有被恢复，你也不可以放弃， Karena namanya adalah El Shaddai. 因为他是 El Shaddai， Dia Tuhan yang sangat berkuasa. 他是一个充满力量的上帝， Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. 没有任何一个力量是可以超越他的力量。 Dia sanggup membuat perubahan semudah membalik telapak tangannya. 他可以非常轻易的为我们改变。 Hari ini jangan menyerah. 今天不可以放弃。 Bukan satu kebetulan saya berada di tempat ini untuk memberi Anda kekuatan. 今天我在这个地方给予你们力量，不是一个偶然， Karena Tuhan mendengar doa Anda setiap malam. 因为上帝听到了你们每一个人的祷告， Dan Tuhan berkata, jangan menyerah nak, jangan menyerah. 而上帝说：“孩子，你不可以放弃。 Tetapi terkadang Anda terlalu sedih untuk menangkap suaranya. 但是有时候你太过于悲伤，硬是你听不到他的声音； Terkadang Anda terlalu hancur untuk merasakan pelukannya. 有时候你太过的脆弱，使你无法感受到他的拥抱。 Tuhan berkata dia sudah memeluk beberapa orang di tempat ini. Memeluk sangat erat. 上帝说他已经他已经拥抱了几个人在这个地方， Tapi 紧 Tuhan 紧的拥抱。 Tuhan berkata mereka terlalu sedih untuk merasakan pelukannya 但 Tuhan. 是上帝说他们太过于悲伤，因此他们感受不到上帝的拥抱， Dan Tuhan juga sedih. 而上帝也非常的难过。 Karena dia sering membisikkan di telinganya, aku nggak pernah meninggalkan engkau. 尤其是上帝一直在他的耳边轻轻细语的说：“我一直都在，我一直都在，我从来没有离开过你， Engkau nggak pernah sendiri. 你从来都不会一个人的。 Mengapa engkau berkata kepadaku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Aku nggak pernah meninggalkan 为什么 engkau. 你告诉我，上帝你不要离开我，因为我不曾离开你。 Bahkan sedetik pun aku nggak pernah berkedip.
即使1秒钟我都没有离开过你， Mataku selalu tertuju padamu. 我的眼睛永远是看向你的， Jangan takut, kata 不 Tuhan. 要害怕。上帝说， Karena aku selalu ada. 因为我永远都在。 Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah tertidur. 诗篇121章，以色列的守护者是不会睡着的。 Amin, saudara. Amen。 Saya merasakan Roh Kudus sedang menjamah hati beberapa Anda di tempat ini. 我感受到今天圣灵正在触碰你们在这里的几个人。 Rasakan ada jamahan yang gak pernah engkau rasakan sebelumnya. 你要感受到有一个触碰是你以前都没有感受过的。 Poin yang kedua. 第二点， Yang kedua adalah kalahkan keraguan Anda. 你要克服你的疑虑、你的怀疑。 Wanita ini bisa ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. 这个女人呢，其实她可以怀疑主耶稣， Dia gak kenal Tuhan Yesus. 她不认识主耶稣， Dia gak pernah ketemu muka. 她从来没有和主耶稣碰过面。 Dia cuma dengar dari banyak orang bahwa ada satu nama Yesus. Dia itu mampu menyembuhkan orang. 她只是听别人说有一个人的名字叫主耶稣，然后有办法医好别人。 Dan waktu dia mendengar kata Yesus, imannya bangkit. 然后当她听到主耶稣这个词的时候呢，她的信心被崛起， Dan dia berkata kepada dirinya, inilah harapanku. 然后她就对她自己说：“这是我的希望， Inilah jawaban doaku. 这是我祷告的答案。” Sehingga dia menunggu Yesus. 直到她等待主耶稣， Dan dia tunggu dengan sabar sampai Yesus lewat di daerahnya. 然后她耐心的等待，直到主耶稣经过她的地方。 Saudara, iblis berusaha untuk menaruh kenyataan yang terjadi di depan mata kita agar kita tidak percaya pada kebenaran firman-Nya. 弟兄姐妹们，邪灵呢是用这个现实让我们不相信上帝。 Ketika firman Tuhan berkata bahwa Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh dan kelimpahan. Tetapi faktanya bahwa kita banyak sekali tagihan yang belum dibayar. 当上帝在约翰福音第10章第10节中写道：“我是你们来生活是生活在丰盛之中的，但是我们还有很多的债务还没有还清。” Dan itu menjadikan si jahat berusaha membisikkan di alam bawah sadar kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu bohong. 然后那一个呢，就让邪灵在我们的潜意识告诉我们，上帝的真理是错误的。 Ketika firman Tuhan berkata dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh, tapi faktanya kita tetap sakit. 当上帝说奉主耶稣的宝血，你们每一个人的病都已经被医好了，但是现实呢，我们还在生病。 Dan itu dijadikan alasan oleh iblis untuk menghasut alam bawah sadar kita bahwa firman Tuhan itu nggak benar. 然后这一切呢，都是让邪灵利用这一切来去迷惑我们的潜意识，让我们知道上帝的真理是错误的。 Ketika kebenaran firman Tuhan menulis bahwa ketika engkau diselamatkan maka isi rumahmu diselamatkan, itu ternyata faktanya belum terjadi, iblis berusaha untuk menggosok kita bahwa itu firman Tuhan itu salah. 上帝的经文就写到，如果你们被回复的时候，那么你们一家人就会被回复，但是还没有发生，然后那个邪灵就会让你们去相信这一切都是错误的。 Perhatikan baik-baik, kenyataan bisa berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa berubah. 你要看清楚，现实是可以改变的，但是上帝的真理是无法被改变的。 Amen. Amen。 Percaya ketika firman Tuhan menulis hal seperti itu yang harus terjadi dalam hidup 你要 kita. 相信，当上帝的经文这样写的时候，那么这样一件事情就要发生在我们的生活中。 Ketika kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan kebenaran, Anda harus lebih gencar memperkatakan kebenaran firman Tuhan. 但是如果当我们的现实中跟经文中呢还不一样，我们要更加的努力宣告上帝的经文。 Saya ajarkan murid-murid saya ketika dia mengalami banyak pergumulan dalam tekanan yang hebat, maka dia harus lebih gencar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. 我教导我每一个门徒，如果你们有一个很大的问题，那么你要更加的努力去宣告上帝的经文， Dan harus perkatakan bahwa aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 必须要宣告我和上帝是一模一样的。 Di dalam gambaran Allah tidak ada kemiskinan. 在上帝里是没有贫困的， Di dalam gambaran Allah tidak sakit penyakit. 在上帝里是没有病毒的， Di dalam gambaran Allah tidak ada perpecahan di dalam keluarga. 在上帝里在家人之中是没有破碎的。 Jadi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, 所以当现实和上帝的真理不一样的时候， saya perintahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, 今天我命令奉主耶稣的名， kenyataan harus terjadi, harus berubah dan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 现实必须要被改变，它必须要和上帝的真理是符合的， Itu namanya tindakan iman. 那是先知性的举动。 Iman tanpa perbuatan adalah mati. 如果你有信心，但是你没有行动，那么就等于零。 Bukan saya yang berkata, 不是我说的， tetapi firman Tuhan. 它是上帝的经文说的。 Anda nggak bisa berkata Anda punya iman, tetapi Anda nggak pernah melakukan segala sesuatu.
你不能说你有信心，但是你从来没有做任何的一切。 Ketika Anda mengoleskan minyak urapan di dahi Anda ketika Anda sakit, itu adalah tindakan iman. 当你生病的时候，你把膏油涂抹在你的头上的时候，那个是信心的行动。 Tuhan suka tindakan iman. 上帝只喜欢信心的行动。 Dari mana kita tahu suka Tuhan tindakan iman? 我是如何知道的呢？ Waktu dia mau menyembuhkan orang yang punya kornea mata sejak lahir, Tuhan ambil tanah, dia ludahin, dia taruh di mata 当他要 kornea itu. 医好一个从一出生就没有眼球的人呢，他把那个土放在他的眼睛。 Padahal dia bisa bilang kepada orang yang buta itu, sembuh dalam namaku. 其实他可以直接对那个人说：“奉主耶稣的名，你被医好了。 Kenapa dia harus ambil tanah? Capek-capek dia ludahin dan dia taruh. ”但是为什么还要拿起那个土，然后吐口水，然后放在那个人的眼睛呢？ Dia memberi tanda kepada kita semua bahwa dia suka tindakan iman. 因为他想要告诉我们每一个人，他喜欢信心的行动。 Nggak usah khawatir ketika kita diledek teman-teman kita, kamu aneh, kamu aneh. 如果你的朋友在那边说你很奇怪，你很奇怪，你不用去怕。 Kenapa harus punya benda-benda profetik untuk melakukan segala sesuatu? Kenapa? 为什么我们要有先知性的物品去做信心的行动呢？ Kuasa Tuhan memang nggak bisa dibatasi oleh benda profetik, tetapi iman kita perlu untuk tindakan, untuk benda-benda profetik itu untuk menaikkan iman kita. 是的，上帝的能力是无法被限制的，无法被任何一切限制。但是我们的信心是需要那个信心的物品来让我们的信心可以升级。 Ketika ada kalung perlindungan kita pakai kalung itu, bukan kalung yang berkuasa, tetapi iman kita. Ketika melihat kalung itu, iman kita akan naik. 当我们有一个守护的项链，不代表那个守护的项链有能力，但是当我们看到那个项链，我们就会相信， Itu adalah tindakan iman, itu adalah point of contact 那个 dari 是 iman. 信心的行动，那个是触碰点。 Saya punya kejadian lucu. 我有一个非常好笑的事情， Waktu pandemi, 在疫情的时候， bisnis suami saya lagi stagnan. 我的丈夫的生意面临 Saya 问 harus 题， membayar kuliah anak saya. 我必须要付我的孩子的学费。 Tapi saya nggak bisa doa keliling karena kita semua harus dikurung di rumah karena pandemi COVID. 但是我无法开车环绕祷告，因为疫情的关系，我们每个人要待在家里。 Saya merasa ada yang nggak beres ini. 我觉得有不对劲的地方， Kita nggak bisa ke gereja, 我们无法到教堂里去， kita nggak bisa bikin persekutuan, 我们无法到教堂里去， kita harus diam di rumah. 我们必须要待在家里。 Lalu saya bangun jam 3 pagi, 然后我3点起来，凌晨3点， saya ambil pisau yang paling besar seperti pedang. 然后我就拿我一把很大很大的剑， Saya tempel stiker El Shaddai, El Gibor, Mikamah, nama-nama Tuhan. 然后我就在那边贴上帝的名字的贴纸， Lalu saya bangun jam 3 pagi, 然后我就3点凌晨起来， saya berdiri di depan rumah saya, 我站在我的门口， saya acungin ke langit, 我把那个剑指向天空， dan saya bilang, 然后我宣告， di dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣的名， iblis engkau nggak bisa menghancurkan iman kami. 邪灵你是无法去摧毁我们的信心。 Doa Yabes saya perkatakan, 是上帝的祈祷所说的， kiranya engkau memberkati kami berlimpah-limpah 你将会祝福我们， dan membuat daerah kami diperluas. 让我们的领域被扩大， Tidak ada sakit penyakit bisa menyerang kami. 没有任何的病毒可以击败我们。 Saya perkatakan juga Amsal 6 ayat 31. 我也宣告箴言第6章第31节， Apa yang sudah dicuri dari hidup kami harus dikembalikan 7 kali lipat. 任何一切在我的生活中被偷走的一切，需要被奉还7倍。 Dan ketika saat sedang teriak ke langit, tiba-tiba security lewat. 而当我这样子宣告的时候呢，那个保安就出现了， Dan dia ketakutan lihat saya. 然后他就非常的害怕， Saya bilang, hei lewat saja. Nggak usah kamu ketawa, nggak usah bertanya, lewat. 然后我就讲你就过，你不要看我，也不用笑。 Makanya mungkin dia nggak berani ngomong. Akhirnya dia lewat bukan jam 3, dia lewat setengah jam sesudahnya. 然后他就不敢在那个时间经过我的家了。 Hari ini, 今天， ketika kita melakukan tindakan iman, 当我们做这个信心的举动的时候， orang mungkin menganggap kita aneh. 可能人家认为我们是奇怪的人， Orang mungkin ketawain kita. 可能别人会嘲笑我们， Ngapain bu lempar-lemparin garam buat apa? 他会嘲笑你。哎呀，你去丢那些盐做什么啊？ Itu kita sudah menang 2000 tahun yang lalu di kayu salib. 我们在2000年前已经胜利了。 Banyak hamba Tuhan juga bertanya kepada saya, buat apa Bu Elsa pelepasan kemana-mana? 有很多上帝的仆人也是问我，为什么你要到处去做释放呢？ Kita sudah menang 2000 tahun yang lalu Bu. 我们在2000年前就已经胜利了。 Betul, kita menang yang 2000 tahun yang lalu. 是 Betul. 的，在2000年前我们就已经获得了胜利。 Masalahnya bukan di kuasa darah Yesus. Masalahnya adalah di setannya.
但是这个问题呢，不是主耶稣的宝血的问题，但是是邪灵的问题、恶魔的问题。 Setan suka pura-pura lupa kalau Yesus itu udah menang. 恶魔呢，他喜欢假装忘记主耶稣已经得到了胜利， Jadi kita harus ngingetin dia. 所以我们必须要提醒他。 Dengar setan, kalau kupingmu budak dengerin aku sini. 恶魔，如果你耳聋的话，请你听我说。 Aku sudah diberkati karena Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. 我 Dengar. 已经被祝福了，因为主耶稣的到来是让我在丰盛之中生活。约翰福音第10章第10节， Anda harus sebutkan ayatnya. Jangan hanya bilang terobosan-terobosan. Anda harus tahu ayatnya. 你必须要宣告那个经文，你不能只是说突破、突破、突破。 Makanya Anda penting membaca firman dan mengerti firman. 所以呢，你要去阅读经文，你要去了解经文是非常的重要的。 Banyak orang percaya yang nggak pernah baca firman, malas. 很多信徒呢，他们从来都不会去阅读圣经，因为他们非常 Saya 的懒 nggak 惰。 saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Saya sedang menceritakan tentang keadaan di Indonesia. 我在这里没有针对任何人，我只是在告诉你们我们的状况。 Sehingga mereka harus dikasih tahu sama pendeta. Kadang banyak ada yang nanya sama saya, Bu, ayat yang ini apa ya? Padahal kan itu ayat yang biasa, ayat yang sederhana dan sering diucapkan. 直到有很多人来问我，哎，那个经文在哪里啊？其实这个经文是非常普遍的一个经文， Makanya iblis ambil kesempatan. 所以呢，恶魔呢，他们就会争取机会。 Dia tahu banyak orang percaya yang bisa diombang-ambingin imannya. 他知道有很多信徒呢，他们的信心很容易被摇摆。 Dibisikin bahwa engkau dari keturunan di atasmu udah miskin, ya pasti engkau akan miskin terus. 他 Kebas. 们就被告诉 Tolak, 了， tolak. 哎，你从你上一代你就很穷了，所以你就会一直贫困下去。 Keturunanmu sakit, pasti engkau sakit sampai ke bawah. Tolak. 他说你的上一代如果生病呢，那么你会一直生病。 Ini kenyataan yang terjadi karena banyak yang punya pikiran seperti itu. 这个是一个现实，因为很多人都有这样子的思想。 Dan itu yang harus kita ubah. Mindset itu yang harus kita ubah. Kita harus lebih gencar memperkatakan firman. 而这个思想呢，我们必须要改变，我们要更加的努力宣告上帝的经文。 Ya, amin. Amen。 Jadi Yesus memberi tanda waktu dia dicobai 40 hari di padang gurun. 上帝呢给予我们启示，给予我们一个标志，就是他在40天在沙漠中的时候， Bahkan dia yang Tuhan, dia harus menjawab setan yang mencobai dengan memperkatakan firman. 他是上帝，但是他还是需要去回答那些挑战他的恶魔，用上帝的经文去回答。 Yesus sedang memberi simbol kepada kita bahwa ini loh, aku aja menjawab setan dengan firman Tuhan. Engkau pun manusia harus menjawab setan dengan firman Tuhan. 就是主耶稣正在告诉我，你看我是上帝，但是我还是去回答恶魔，用上帝的经文。因此呢，你必须要用上帝的经文去回答恶魔， Itu adalah kunci peperangan rohani. 那是属灵征战的一个钥匙。 Engkau harus tahu di area mana, spirit apa yang mengikat area itu. Kemudian engkau perkatakan firman yang powerful untuk mendobrak. 你必须要知道是什么样的恶魔正在攻击那个地方，然后你要用上帝的经文去打败它。 Malaysia ini banyak burung gagak, burung kematian. 马来西亚呢有很多乌鸦，就是一个死亡的鸟， Jadi kita harus memperkatakan ayat-ayat kehidupan. 所以呢，我们必须要宣告生活的话语，生活的经文。 Ada ayat yang menulis, aku tidak akan mati, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. 我不会死，我会一直告诉别人上帝所做的事情。 Kita harus sering memperkatakan tidak ada kematian keuangan dalam hidupku. 我们必须一直说，在我的生活中是没有死亡的。 Amin, saudara. Amen。 Nah, poin yang ketiga, 第三点， kita harus pelajari bahwa wanita itu nggak menyerah dengan keadaan dan dia melawan arus, berani melawan arus. 她这个女人呢，她不会放弃，她不会因为现实而放弃，然后她敢逆行，她敢逆行。 Kita bayangin waktu dia harus merangkak menyentuh jubah Yesus, dia Memakai- pasti merangkak dengan susah payah. 我们可以想象，当她爬行要去触碰主耶稣的衣袍的时候呢，她一定是非常非常的辛苦。 Apakah mudah menerobos kerumunan tetapi di bawah dia pasti ketendang-tendang berapa kali mukanya. 这是非常的不简单，她要爬行在这么多人之中爬行是不简单的，她的脸一定一直被打到。 Dia pasti disikut ke sana kemari dan dia bukan hal yang mudah untuk dia merangkak mendekati Yesus. 主要来说呢，就是她爬行要去靠近主耶稣，不是一件简单的事情。 Tetapi wanita ini tetap teguh pada pendiriannya. 但是呢，她仍然坚定她的信心， Dia nggak peduli cemooh orang-orang. 她不管别人怎么说， Dia terus sibak kerumunan kaki-kaki orang itu. 她继续爬行，继续在众多人的之中爬行， Sampai dia bisa menyentuh jubah hanya ujung jubah Yesus. 直到她可以触碰主耶稣衣袍，可能只是尾巴那么一点点。 Hari ini ketika engkau banyak orang bertanya kepadamu mengejek engkau. 今天可能有很多人嘲笑你，然后有很多人会问你， Ini banyak dialami murid saya.
这些事情呢，是我的门徒所经历的。 Ngapain kamu puasa? 你为什么要禁食？ Ngapain kamu bangun jam 3? 你为什么要3点起床？ Buktinya kamu masih banyak masalah. 你看嘛，证据呢，证明你还是有很多的问题， Buktinya terobosan belum terjadi. 突破还没有发生。 Ingat baik-baik. 你要记得， Dengar suara Tuhan, jangan dengar suara manusia. 你要聆听上帝的话语，不要去聆听别人说什么，人类说什么。 Hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan manusia. 我们的生活不会被人类的话语而定， Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Amin saudara. 我们的生活是被上帝的经文而定的。 Kita nggak peduli orang mau ngatain saya apa. Yang penting ketika firman Tuhan menulis sana itu yang harus terjadi. 我不管别人要说什么，但是如果上帝的经文这样子说，那么那个一定要发生在我的生活中。 Selama kita melakukan ada dasar firman Tuhan ya, jangan takut dibilang sesat. 如果我们做每一样事情都是和上帝的经文符合的话，那么你不要怕别人说你是错误的。 Arti kata sesat adalah ketika kita melakukan sesuatu tidak ada dasar firmannya, itu baru sesat. 错误的事情呢，是当我们做一件事情的时候，但是那一件事情不符合上帝的经文。 Tetapi saya mengajarkan peperangan rohani, mengajarkan pada murid saya selalu taruh dasar firmannya. Mengapa kita harus melakukan ini? Apa dasar firmannya? Itu semua ada dasar firmannya. 所以呢，当我教导我的门徒做属灵征战的时候呢，我会告诉他们那个经文在哪里，为什么我们要这样子做。 Ketika Anda hanya mendengar suara Tuhan, Anda bisa melawan arus suara-suara manusia. Amin saudara. 当你只是聆听上帝的话语的时候，那么你就可以打败很多人的声音。 Dan yang penting Anda membungkam suara si musuh di alam bawah sadar Anda. 然后在你的潜意识里呢，你会让那些恶魔的声音沉默。 Iblis itu modusnya di alam bawah sadar kita. 恶魔呢，通常都是会攻击我们的潜意识。 Dia nggak berani ngomong di depan, tetapi dia selalu menggosok, menghasut di alam bawah sadar. 他不管在我们的面前说，但是他永远都会在我们的潜意识里说， Supaya kita punya prasangka yang buruk sama Tuhan. 让我们对上帝有误会， Supaya kita punya prasangka buruk sama pemimpin. 让我们对我们的领导有误会， Supaya kita punya prasangka buruk sama teman sepelayanan. 让我们对我们的同工有误会， Digosok terus di alam bawah sadar. 然后就一直在我们的潜意识里说， Supaya kita menjadi marah, menjadi kecewa. 让我们变得愤怒，让我们变得失望， Supaya putus asa, mundur dari pelayanan. 让我们放弃，让我们不再服务上帝。 Jangan sampai itu terjadi atas kita semua. 不要让这一件事情发生在我们的身上。 Anda harus sadari, mengerti modus operandi dari iblis. 你不需要明白上帝恶魔是如何攻击我们的。 Poin yang nomor 4. 第4点， Selanjutnya wanita ini sebenarnya nggak boleh pegang jubah. Karena dia wanita. Wanita di Israel itu nggak boleh pegang talit seseorang pria. 其实这个女人呢，还是不能去触碰主耶稣的衣袍，因为在以色列呢，女人是不能去触碰男人的衣袍。 Ditambah lagi dia sedang dalam keadaan pendarahan. 然后再加上她是正在出血的状况， Pegang tangan Yesus aja nggak boleh. Karena pegang orang lainnya nggak boleh. Karena dia dalam keadaan najis, pendarahan. 她去触碰别人都不可以，因为她在出血，然后是一个不清洁的状况。 Tetapi wanita ini melewati semua kelaziman, menabrak semua kelaziman. Dan dia menyentuh jubah Yesus. 然后这个女人呢，她与众不同，然后就去触碰了主耶稣的衣袍。 Hari ini apa yang menjadi kelazimanmu tiap hari? Apa yang menjadi melakukan segala sesuatu itu hanya seperti rutinitas? Apa? 今天是什么成为你的习惯，成为你一个你每一天都会去做的一件事情？ Misalnya ketika memuji menyembah lagu-lagu sedih, ubah menjadi lagu-lagu yang ceria, yang 例 semangat. 如果你敬拜的时候，你只是喜欢那些难过、悲伤的歌曲，你要去改变它，成为一个非常欢乐的歌曲。 Memang nggak mudah, lagi sedih, Anda harus bernyanyi lagu-lagu yang beatnya itu kencang. 是的，不简单，尤其是你在难过的时候，然后你要唱一个欢乐的歌曲， Tetapi tabrak kelaziman. 但是你要将它你要突破它。 Misalnya baca firman hanya 1 pasal, ubah menjadi 3 pasal, 5 pasal. Anda tantang 就 challenge 可 dari 能如 Anda. 果你阅读经文只是1章2章，然后你要改变它，你要阅读更多。 Ketika Anda berdoa setelah matahari terbit, ubah doanya, jadwalnya menjadi sebelum matahari terbit. 当你祷告、当你祈祷的时候，是太阳升出来你才祈祷，你要改变它，在太阳还没有升起的时候你就祈祷。 Berani menabrak kelaziman 你要与众不同， untuk menarik mujizat Tuhan datang kepada kita. 让上帝的 Amin 奇迹可以发生在我们的生活中。 Poin yang nomor 5. 第5点， Wanita ini berani ambil resiko. 这个女人她敢于冒险。 Waktu Tuhan bertanya, siapa yang menyentuh jubah saya sehingga kuasa saya keluar? Waktu itu muka Tuhan Yesus nanyanya pasti marah ya. Kelihatannya marah sepertinya suaranya karena lantang. Karena dia kesal sama Petrus. 当上帝问的时候，是谁触碰我的衣袍，让我的能力走出来？那时候呢，可能主耶稣的语气有点重，可能正在生气。
Dia bukan kesel sama wanita itu, dia kesel karena Petrus selalu menjawab, bagaimana Tuhan ini sekian ribu orang menjamah kok pertanyaanmu aneh. 他不是生气那个女人，但是他主耶稣正在生气彼得，因为彼得一直回答主耶稣问要怎样要怎么样，这1000多个人要你的答案。 Dan Tuhan menjawab lebih keras, tidak, ini ada yang narik kuasa saya. Orang banyak yang menyentuh saya, tetapi sentuhan yang orang ini berbeda. 但是呢，主耶稣就非常大声的回答，不是，只是有一个人去触碰我的衣袍，他的触碰是与众不同的，是不一样的触碰。 Saya merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. 我感受到在我的身体有一个能力出来。 Tapi wanita itu begitu mendengar, dia nggak tahu Yesus marah apa enggak. Akhirnya dia berani ambil resiko. Dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur di kakinya. 然后当那个女人听到的时候呢，勇敢的站出来，然后跪在主耶稣的面前， Dengan gemetar berkata, itu aku Tuhan. 然后他战磕磕的说：“是我，上帝， Maafkan aku yang sudah menyentuh jubahmu. 原谅我触碰了你的衣袍， Sehingga aku sembuh Tuhan. 直到我被医好了。 Aku sembuh dari pendarahan 12 tahunku. 我从我的12年出血已经被医好了， Maafkan aku Tuhan. 请你原谅我，上帝。” Dia berani ambil resiko untuk dimarahi. Dia berani ambil resiko untuk bersaksi di depan orang banyak. 他敢于冒险，他敢于在很多人的面前见证。 Wanita ini nggak takut dipukulin. 这个女人她不害怕被打， Wanita ini nggak takut untuk menabrak arus. 她不怕和别人与众不同。 Hari ini, Jintian. hari ini Tuhan bertanya kepada Anda, beranikah engkau mengambil resiko untuk aku? 今天你敢为我冒险吗？上帝问我们每一个人， Mungkin resiko dari keluargamu, 可能是你的家庭的问题， resiko apapun juga untuk Tuhan Yesus. 不管是怎样，你敢不敢去冒险？ Sebagai penutup untuk hari ini, 今天的结论， dari 5 poin ini, 从这5个点， apakah engkau mau ambil resiko untuk Tuhan? 你是否敢为上帝冒险？ Ingat 5 poin hari ini yang kita pelajari dari wanita tersebut. 你要记得今天的5个点。 Yang pertama, jangan punya mental korban. 第一个，你不能有受害者的心态； Yang kedua, kalahkan keraguanmu. 第二点，你不能怀疑，你要克服你的疑虑； Yang ketiga, berani melawan arus. 第三点，你要打败多数的声音； Yang keempat, keluar dari kelajiman. 第四点，与众不同； Dan kelima, berani ambil resiko. 第5个，你要敢于冒险。 Hari ini mari kita renungan bersama. 今天，让我们一起学习， Apakah Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman hari ini? 上帝今天是否通过他的启示和你们说话？ Saya tidak kenal semua Anda di sini. 今天我不认识你们每一个人，在这里的每一个人我都不认识。 Tetapi saya hanya diberi tugas oleh Tuhan mandat untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. 但是今天呢，我只是接受了一个任务来为你们分享启示。 Jangan berpikir bahwa Anda nggak bisa apa-apa. 你不要觉得你是做不了任何的事情， Jangan berpikir bahwa Anda bukan siapa-siapa. 你不要觉得你谁都不是。 Wanita ini nggak punya nama. 这个女人还没有名字， Sampai hari ini kita nggak tahu siapa namanya. 直到今天我们都不知道这个女人的名字是谁。 Mungkin yang hebat-hebat, orang-orang yang hebat kayak Ruth, kayak Esther, itu semua ada namanya. 可能很多很厉害的人，就很像路德、以色帖，每一个人都有他的名字， Tetapi wanita ini nggak ada namanya. 但是这个女人她没有名字。 Tuhan ingin memberi sinyal pada kita. 上帝想要告诉我们每一个人，给予我们每一个人一个讯号， Meskipun engkau merasa engkau bukan siapa-siapa, 即使你觉得你谁都不是， tapi Tuhan mau mengubah hidupmu. 但是上帝要改变你的生活， Tuhan mau menjamah engkau. 上帝要触碰你们， Tuhan mau memulihkan engkau. 上帝要回复你们。 Amin. Thank you, Amen。 Hari ini saya akan berdoa untuk beberapa orang 今 di 天 tempat ini. 我会为几个人祷告，在这里的几个人祷告。 Saya mendapat beberapa nama. Yang pertama adalah Li Wengnai. Silakan maju ke depan.